Salam dan salam sejahtera, dan saya tertarik ya dengan kenyataan panas dikeluarkan oleh Tun Daim Zainuddin hari ini, yang mana di luar mahkamah dia buat kenyataan media mengibaratkan Anwar Ibrahim musang berbulu ayam terjui kerajaan sekarang. Dan saya lihat kenyataannya dikeluarkan hari ini, yang mana Tun Daim Zainuddin ini adalah bekas Menteri Kewangan kita, dan dia menegaskan beliau tidak peduli dengan siasatan dan tindakan mahkamah dihadapinya. Namun lebih membimbangkan masa depan negara ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dalam kenyataannya dikeluarkan selepas menghadapi pendakwaan di mahkamah hari ini, Daim mendakwa tuduhan yang dihadapinya adalah bermotifkan politik. Di sini juga dia kata bahawa saya tidak bersalah dan tidak sabar menunggu hari perbicaraan kelak. Namun saya ingin menyatakan sesuatu mengenai keadaan negara kita hari ini. Seperti ramai yang lain mahukan sebuah negara baru, saya turut menyokong Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim pada 2018. Ketika itu negara dihantui bayang-bayang skandal 1MDB. Di sini dia kata, tetapi kini kita dibayangi pula oleh sebuah pentadbiran menyalahguna kuasa di samping janji-janji reformasi yang dimungkiri. Musang berbulu ayam bersorak reformasi tetapi melakukan sebaliknya. Menurutnya, Anwar melantik seorang individu berdepan dengan rasuah sebagai timbalan Perdana Menteri demi mencapai jawatan Perdana Menteri. Tidak lama kemudian, seperti silap mata, 47 pertuduhan digugurkan. Inilah Malaysia baru yang dijanjikan. Kejujuran, integriti, pentadbiran, urus baik, semuanya ke laut. Institusi kebebasan seperti SPRM, Peguam Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHSDN diperalatkan dengan mudah untuk mengejar musuh politik. Ini katanya. Di sini juga beliau menyatakan bahawa akta hasutan, akta komunikasi dan multimedia, akta perhimpunan aman digunakan sewenang-wenangnya terhadap mereka yang lantang bersuara dan mengkritik kerajaan atau Anwar Ibrahim, termasuk Menteri mengeluarkan ugutan menghantar kereta polis ke rumah mereka. Seharusnya Anwar mesti sadar yang semua ini adalah tempiasnya. Ketika sibuk melunaskan dendam melampau, ringgit terus merosot, ekonomi terbantut dan penderitaan rakyat biasa berterusan. Dalam usia yang lanjut ini, di mana saya tidak lagi mempunyai kekuatan seperti dulu, keyakinan saya tetap tidak goyah. Saya tidak peduli dengan nasib saya. Biarlah Anwar melempar segala-galanya terhadap saya, tetapi saya puati nasib negara ini. Ini katanya ya. So, dalam isu ini saya tertariklah dengan banyak kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Daim, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mereka-mereka ini adalah elit-elit politik yang menyekat kebaraan Datuk Seri Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, yang mana terpaksa kita tunggu dan terpaksa kita menanggung hutang yang ada hari ini berbilion-bilion, bertrilion-trilion. Yang mana hari ini kita tahu hutang negara sudah mencecah 1.5 trilion disebabkan oleh kepimpinan yang diterajui oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang Menteri Kewangannya adalah Tun Daim Zainuddin. Ya, separuh daripada hutang itu mungkin sekitar 700 bilion ataupun 800 bilion ya, adalah hutang yang dibuat oleh Tun Daim Zainuddin dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Ini kawan-kawan ataupun rakyat luar sana kena tahu. Jadi hari ini apabila dia menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim musang berbulu ayam, yang pada saya maaf lah, saya kasihan tengok Tun Daim hari ini pergi ke mahkamah yang sebelah matanya dah rosak, tak tahulah dah buta katanya, saya lihat di media. Dan saya lihat dia juga menggunakan kerusi roda. Tetapi sewaktu dia berkuasa dulu, dia salah gunakan kuasa bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad demi untuk dia menguasai duit rakyat untuk mereka songlap beramai-ramai. Inilah elit-elit politik negara ini. Sebab itu kalau kita lihat hari ini ya, penguasaan elit-elit politik ini menyebabkan kebantutan ya, kebantutan reformasi dalam sistem pentadbiran negara, dalam sistem ekonomi negara kita ini, kerana puak-puak inilah. Sebab itu ya, perjalanan Datuk Seri Ibrahim itu begitu lama, kerana elit-elit politik yang ada waktu itu mereka sangat agresif ya, sampai Datuk Seri Ibrahim dipenjara dan sebagainya. Tetapi hari ini elit-elit politik ini hilang kuasa. Yang pertama, mereka dah tua, dah tak mampu lagi, tak terdaya. Dan kuasa politik mereka pula telah hilang disebabkan oleh penolakan rakyat dan cara rakyat berfikir serta ya, media yang begitu meluas hari ini. Kalau dia kata Datuk Seri Ibrahim musang berbulu ayam terjui kerajaan sekarang, saya nak tanya Daim. Daim kena ingat ya, berapa banyak duit yang telah Datuk Seri Anwar Ibrahim songlap untuk kegunaan pribadi dalam kerajaan? Berapa banyak rasuah yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa menerjui kerajaan? Dan Tun Daim juga kena ingat,
Sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, hutang negara tak ada. Ada mungkin dalam sekitar 2-3 bilion atau 6-7 bilion atau puluh-puluh bilion. Tapi setelah diambil oleh Tun Daim Zainuddin, hutang negara meningkat ratusan bilion. So ini beza. So Tun Daim Zainuddin hari ini nak menyatakan Datuk Seri Ibrahim musang berbulu ayam, pada saya tidak adil. Yang musang berbulu ayam adalah Tun Daim Zainuddin dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Inilah manusia yang musang berbulu ayam. Sebab apa? Hari ini Tun Daim Zainuddin merasakan bahawa dia lebih bimbang akan masa depan negara. Kenapa kamu dulu bimbang masa depan negara, tetapi kenapa kamu tidak menyelesaikan masalah negara ini sehingga kan membuat rakyat terbeban? Semasa Tun Daim Zainuddin menjadi Menteri Kewangan, sepatutnya dia menjadi Menteri Kewangan terbaik macam Datuk Seri Ibrahim. Tapi ini tidak. Kekayaan Tun Daim Zainuddin semakin meningkat. Dan satu perkara kawan-kawan nak kena tahu, Tun Daim Zainuddin ni dia ada bank di Tanzania. Bank di Tanzania dia ada. Kalau dia betul ingat kepada rakyat Malaysia ni, kenapa Tun Daim Zainuddin tak buka saja bank dekat Malaysia ni? Untuk orang Melayu Bumiputra umpamanya macam ASB, ASN dan sebagainya yang boleh menguntungkan kepada golongan Melayu dan Bumiputra. Jadi hari ini Tun Daim nak bercerita bahawa dia adalah ingat kepada negara ini, bimbang akan masa depan negara ini. Pada saya tidak adil soalan ini. Dan hari ini baru 1 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi kerajaan. Saya rasa hutang negara tak ada dibuat. Dan Tun Daim juga kena ingat, dalam 1 tahun ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menggunakan SPRIM, tidak gunakan peguam negara untuk mengugut mereka. Dan kes yang dia ada hari ini pun masih dalam siasatan yang mana dia patut memberi kerjasama dengan SPRIM. Jadi apa yang Tun Daim fikir hari ini, dia elit politik. Yang mana dia Tun, kan? Tak perlu SPRIM nak siasat. Jadi ini pemikiran mereka. Sebab itu mereka nak gelaran Tun itu supaya susah mereka ini disiasat kerana mereka BBIP. Jadi mereka nak lepas tangan. Tapi hari ini mereka lupa bahawa selalu ingatkan pesan atau pentitah yang dikeluarkan oleh Baginda Sultan Johor. Iaitu tidak hari-hari itu, harinya siang. Tetapi ada siang, ada malam. Begitu juga usia kita. Usia kita semakin lama semakin tua. Dan akhirnya hari ini kuasa politik mereka dan juga kuasa walaupun mereka mempunyai banyak duit, walaupun mereka BBIP, dan akhirnya ini yang berlaku. Disiasat dan mereka cuba menafikan. Tak perlu nak menafikan perkara Tun Daim Zainuddin. Hari ini kita tengok harta Tun Daim Zainuddin dikeluarkan dalam media sosial, di dalam media-media elektronik kita. Kereta berbiji-biji itu saya tak penting. Harta dia tu pun saya tak penting. Tapi Tun Daim kena ingat, hari ini kamu dah guna kursi roda. Kamu ada Ferrari semahal mana pun, kamu ada Lamborghini semahal mana pun, kalau kamu duduk dekat kursi roda saya tak guna. Tapi kalau dulu kamu menabur budi kepada negara ini, saya percaya rakyat juga, anak-anak muda juga akan melihat kamu sebagai tokoh. Tapi apa berlaku hari ini? Dia nak memikirkan bahawa negara hari ini, dia risau tentang negara hari ini. Dia pergi buka bisnes dekat luar negara besar-besar. Bank pergi buka dekat luar negara. Zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad, zaman Tun Daim Zainuddin, bank yang melibatkan orang Bumiputra ni ditutup. Tapi Tun Daim Zainuddin pergi buka bank dekat negara lain. Macam mana tu? Boleh fikir ke? Hari ini dia nak salahkan Datuk Seri Ibrahim. Yang di sini kita tengok yang macam-macam dia salahkan ini. Apabila dia dah disiasat oleh SPRIM. Yang mana di sini dia kata berkenaan dengan isu kes Zahid Hamidi. Saya dah ulang-ulang juga cakap. Inilah kebanggangan Tun-Tun yang ada hari ini. Mereka degil nak menipu. Yang mana kita tahu kes 47 kes Datuk Seri Zahid Hamidi itu di DNAA kan. Yang menitahkan kerajaan ini berlaku hari ini adalah Yang di-Pertuan Agong. Yang mana Pakatan Harapan perlu menerjui kerajaan, yang mana juga harus membawa parti-parti lain. Dan yang menitahkan Barisan Nasional untuk bersama dengan kerajaan hari ini juga Yang di-Pertuan Agong putuskan. Maka kalau Yang di-Pertuan Agong putuskan UMNO Barisan Nasional bersama dalam kerajaan hari ini, yang mana Perikatan Nasional dan yang ada PAS dan Bersatu di dalamnya tak mau, siapa yang kita perlu bagi timbalan Perdana Menteri? Kalau bukan Zahid Hamidi. Dia adalah pengurusi Barisan Nasional. Dia adalah Presiden UMNO.
menerjui komponen paling besar. Maka dia salah atau tidak, perlu kita bagi jawatan itu. Dalam soal mahkamahnya, itu dia dengan mahkamah yang putuskan. Bukan kerja Datuk Seri Ibrahim. Itu kerja mahkamah. Jadi dia salahkan sebuah Datuk Seri Ibrahim dalam kes Zahid Hamidi. Ini masalah dia. Waktu dia membuat Datuk Seri Ibrahim, penjarakan Datuk Seri Ibrahim, masukkan Datuk Seri Ibrahim dalam lokap, lepas tu batal lebam. Tun M tak ingat, tak fikir. Macam mana zaman mereka? Mereka kata, ni Akta Komunikasi Multimedia, Pimpinan Aman dan sebagainya, sewenang-wenangnya, lantang bersuara. Saya nak tanya, berapa ramai hari ini yang membuat perhimpunan, berapa ramai mereka yang lantang dalam media sosial yang kena penjara? Tak ada. Yang ditangkap macam tu, hilang saja macam tu, tak ada. Zaman reformasi tahun 1998, berapa ramai kena tahan? Hari ini sewenang-wenangnya walaon-walaon, ketua-ketua walaon bercakap dalam media, memfitnah, tak ada kena tangkap. Dia kata bermotifkan politik. Dia kata dia ingat Datuk Seri Ibrahim itu kerja dia nak mencari salah dia orang ni. Sebab itu saya kata, kebantutan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri adalah disebab ni. Inilah sekarang ni dah keluar. Dulu saya susah nak ulas benda ni, tapi hari ini dia muncul sendiri. Disebabkan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Daim Zainuddin, sekongkol-sekongkol elit-elit politik yang lain, ya, kapitalis-kapitalis yang bersekongkol dengan mereka. Dia ada bank dekat luar negara. Dia salahkan nilai mata wang hari ini naik. Saya nak tanya dekat rakyat luar sana. Saya mengikuti perkembangan terbaik dengan dolar US ni. Sewaktu kerajaan PH itu jatuh, ya, dolar US berapa? RM3.80 per 1 US dollar. Ni. Bila Muhyiddin ambil waktu Covid tu, US dollar naik berapa? RM4.50 per 1 US dollar. Ni. Ya. RM4.50 naik. Hari ini kita tengok US dollar dalam 4.7 paling tinggi. Anwar Ibrahim ambil dalam 30 sen naik lagi. Lebih kurang macam tu. Sebab kita nak stabilkan dan begitu dolar itu naik, bukan disebabkan salah Datuk Seri Ibrahim. Untuk kita nak mengimbangi, itu bukan mudah. Kita negara pengguna. Berkenaan harga barang mahal dan ekonominya itu bab lain. Tapi saya nak jawab. Baru 20 sen Datuk Seri Ibrahim naik. Siapa pegang paling besar naik? Waktu Muhyiddin. Kau tak cakap. Walaon juga nak cerita hari ni tentang dolar ni naik sebab zaman Datuk Seri Ibrahim. 20 sen Datuk Seri Ibrahim naik. Muhyiddin daripada 38 naik 45. Ni berapa? Buta ke apa? Ini matematik paling senang kita nampak. Bukan dolar tu Datuk Seri Ibrahim yang jaga dia nak naik atau turun. Kenapa saya kata macam ni? Sebab dolar ini mengakibatkan nilai mata wang di seluruh dunia ini kacau bilau. Semua merundum. Bukan saja Malaysia, Singapura yang macam tu kuat pun tak boleh nak selesaikan masalah ini. GST di Singapura daripada 1 bulan Januari 2024 ini. Tanya rakyat Singapura, naik berapa? Kita tak ada GST. Jadi Tun Daim Zainuddin jangan keliru ke rakyat dengan ekonomi lah. Ini basic saja yang saya cakap. Cerita kedai kopi je. Indonesia, rakyatnya gaji kecil, GST lebih 10%. Ekonomi bagai nak gila mereka punya ekonomi. Walaupun mereka GDP lah bagus dan sebagainya, tapi tetap rosak. Peluang pekerjaan mereka susah. Gaji mereka kecil. Harga minyak mereka 3 kali ganda lebih mahal daripada kita. Tak kira minyak apa pun. Minyak masaknya ke, minyak petrolnya ke, tetap mahal. Jadi alasan ini nak digunakan Tun Daim Zainuddin sebagai Menteri Keuangan untuk nak menceritakan Datuk Seri Ibrahim ini gagal. Ekonomi bukan berpandu daripada situ. Tapi untuk kamu nak berbohong, kamu buatlah. Cerita kedai kopi kamu mengelirukan rakyat. Jadi saya menjawab isu ini dengan cara dia juga. Itu saya kata. Dolar naik zaman Muhyiddin. Kalau kita nak cerita dolar naik. Tapi saya tak salahkan mana-mana pihak di sini. Kerana dolar ini naik disebabkan oleh
pasaran dolar yang ada di Amerika. Dia akan menjejaskan kita punya mata wang di sini. Itu kalau dia nak pergi cerita tentang isu itu. Dia punya bank dekat luar negara, bawa duit itu balik, buat bank dekat Malaysia. Kalau kamu sayangkan negara ini. Pada saya, buat-buat inilah pengkhianat negara. Kawan-kawan tahu berapa ramai mereka-mereka yang seperti Tun Daim ini, duit dalam negara dibawa berniaga dekat luar negara yang akhirnya tidak menguntungkan kita. Cukainya dibayar dekat luar negara. Luar negara dia boleh pergi letak duit dekat sana. Dekat negara dia cuba nak melarikan cukai, puak-puak ni. Inilah pengkhianat negara sebenarnya. Patutnya puak-puak inilah ditarik gelaran. Tak layak dapat tun dan dapat apa semua. Menyusahkan rakyat. Tengok dah tua bangka hari ni. Boleh pakai ke? Kereta Mercedes, kereta apa semua. Bolehlah duduk aja. Tapi dah tak bolehlah kita nak menikmatinya. Jadi kekayaan ni nak buat apa? Besok meninggal, suku sakatnya, anak beranaknya bergaduh tentang harta dia. Tak payah tengok lah. Dah berlaku. Di Sarawak juga berlaku macam tu. Bergaduh dengan harta benda ni. So tak payahlah mereka nak cerita Datuk Seri Ibrahim musang berbulu ayam lah, apalah segala macam. Tun Daim sendiri, saya tengok dah macam dalam cerita Pulamli. Sebiji macam Tun Daim ni lah musang berbulu ayam tu. Muka dia sebiji macam Tun Daim ni. Patutlah perangai sama je. Kan? So saya tak nak ulas panjang-panjang, nanti melarut. Sekian saja. Itulah ulasan saya berkenaan Tun Daim ni. Tak payah dia cakap banyak. Anwar Ibrahim tak mencuri duit rakyat. Tu je. Thank you.